اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah. Kita dapat meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kita berada pada akhir fasal pada sembahyang berjumuah, sembahyang Jumaat, salatil Jumaat. Faslun fi salatil Jumaat, pada akhir iaitu adab-adab yang berkaitan. Jadi dah disebut sebelum ini berkaitan dengan hukum pakaian, kemudiannya berkaitan dengan serban. Kita masuk hari ini pada muka 123. Pada tak silapnya wa tatayyubun tak. Perenggan 746 terjemahan bahasa Melayu ni pada kata pengarang wa tatayyubun. Wa tatayyubun li ghairi sha'imin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa tatayyubun li ghairi sha'imin 'ala al-awjah لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين. Itu alih lam tu patut dekat. Ma bainal jum'ataini. Habis. وَالتَّطَيُّبُ بِالْمِسْكِ أَفْضَلُ وَلَا تُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ شَمِّهِ بَلْ حَسُنَ الِاسْتِغْفَارُ عِنْدَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا. Maksudnya dia kata dan berwangi-wangi antara yang sunat pada hari Jumaat, bahkan pada waktu-waktu solat lain ialah berwangi-wangian bagi orang yang tidak puasa di atas yang paling ada wajah, maknanya yang paling kuat, pandangan paling kuat. Kerana apa yang di dalam khabar hadis yang sahih bahawa menghimpunkan antara mandi dan memakai pakaian yang paling baik dan berwangian dan diam dan meninggalkan melangkah bahu mengkafarahkan, menghapuskan apa yang di antara dua Jumaat, menghapuskan dosa antara dua Jumaat. Berwangian dengan kasturi terafdal. Tidak disunatkan berselawat ke atas Nabi SAW di sisi menciumnya. Bahkan elok istighfar di sisinya, seperti kata Syekh kami. Jadi sekarang ni masuk pada perkara yang sunat seterusnya. Qala wa tatayyubun, dan tatayyub ai wa sunna li muridil jum'ah tatayyubun. Disunatkan bagi orang yang nak ke Jumaat itu berwangi-wangi. Ini li ghairi sha'imin, bagi selain orang yang berpuasa. Selain orang berpuasa. Kalau orang berpuasa dan lain daripada orang yang dalam ihram. Dalam ihram tak boleh lah. Dalam ihram tak boleh pakai minyak wangi bila ada ihram dah. Ini selain, kalau keadaan selain daripada ihram. Jadi orang puasa ini antara termasuk kalau kita lihat perkara yang makruh dalam puasa itu berwangi-wangian. Jadi kalau itu ulama istimbat daripada apa? Daripada apa nama ini? Faham daripada larangan ataupun secara tidak langsung menghilangkan bau daripada mulut tu.
la khuluful fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau busuk mulut orang berpuasa tu lebih Allah Ta'ala kasih daripada bau kasturi. Sebab apa? Sebab dia itu kesal daripada ibadat. Maka kerana itu dimakruhkan seseorang itu menggosok siwak lah mana? Siwak, gosok gigi lepas daripada tengah hari, lepas daripada zuhur. Sebab bau mulut yang terhasil itu ialah hasil daripada ibadat orang tu berpuasa. Kerana orang nak makan, biasa mulut akan berbau lah. Nampak tak? Tak usah nak makan, nak cakap atau tutup mulut bau. Nak cahaya pun kemas lah. Tak bau. Akan mah tak bau. Nampak tak? Jadi bila duduk diam, dia mulut ni, kerana kita bercakap, kita makan itu, dia akan hilang bau dia tu. Jadi bila duduk diam, dia akan menyebabkan, tak makan pula akan menyebabkan ada bau lah sikit. Jadi di sisi mazhab kita mengatakan kesan ibadat itu makruh kita hilangkan. Jadi sekarang ni antara benda yang berkaitan dengan puasa ni ialah untuk kasri syahwat, mematahkan syahwat. Jadi bau-bauan ni, wangi-wangian ni kadang dia menafikan, dia membangkitkan syahwat, membangkitkan keinginan. Jadi dia tidak sesuai, dia tidak selari dengan tu. Kerana itulah dalam kitab-kitab fiqh kita tengok antara diletakkan perkara yang makruh bagi orang berpuasa itu berwangi-wangian. Bahkan bau pun, cium bau apa nama ni, minyak wangi pun itu dianggap sebagai makruh. Tapi tak dosa lah, tidaklah siapa haram, taklah siapa batal. Kerana apa? Kerana dia seakan-akan menafikan maksud daripada puasa itu sendiri. Okey. Jadi di sini li ghairi shaim, bagi selain orang berpuasa. Cuma sikit-sikit tu kalau sekadar nak menghilangkan bau yang teruk itu tak ada masalah. Ni bau yang menyebabkan kita maknanya wangi. Wangi yang boleh bau ke orang. Okey. Alal aujah, atas pandangan yang paling kuat. Atas pandangan yang paling kuat. Li ghairi shaim. Mana tu? Selain pada orang berpuasa lah. Jadi maknanya ada pandangan muqabil dia, orang puasa tak ada masalah pun pakai minyak wangi. Sebab bukan antara perkara yang dituntut daripada puasa tu. Puasa tu menjauhi daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan tidak adalah pada perkara membatalkan puasa itu bau-bauan dan seumpamanya. Ini berdasarkan apa? Sunat berwangian itu lima fi khabaris sahih, berdasarkan apa yang datang dalam hadis yang sahih, annal jam'a bainal ghusli, bahawa menghimpunkan di antara mandi Jumaat tu, walubsil ahsan, memakai pakaian yang paling elok, wat tatayyubi, berwangi-wangian, wal insati, dan juga mendengar dengan memerhatikan khutbah, wa tarkit takhatti, dan meninggalkan melangkah bahu. Maknanya kita mari awal. Mari awal. Sebab bila mari awal tak perlu langkah bahu, sebab kita isi tempat kosong. Hak langkah bahu ni memang kediam, ada kosong yang akan langkah bahu. Wa tarkit takhatti, meninggalkan melangkah bahu. Apa fadilat buat benda tadi? Yukaffiru ma bainal jum'atain, dia akan mengkafarahkan dosa-dosa antara dua Jumaat itu. Jadi ulama kata dosa mana? Dosa kecil lah. Dan maklum dosa kecil kita ni banyak. Dan antara dua Jumaat, dia akan mengkafarahkan di antara dua Jumaat. Okay. Habis. Kemudian diterang itu, apa itu tatayyub ini? Berwangi-wangian. Jadi sunat kita guna dengan apa-apa benda yang tidak najis untuk berwangi-wangian. Tapi dia ada tarah dia pula. Wat tatayyubu bil miski afdalu, berwangi-wangi guna minyak wangi daripada al-misk kasturi, itu lebih afdal. Kerana Nabi SAW memakai wangian daripada kasturi. Dia wangi yang ni banyak grade. Kalau ikut sekarang ni mahal sekali benda. Mahal sekali. Antara hak mahal lah, mahal sekali kita tak tahulah, ialah
wangian daripada ud. Ud ni kayu gaharu. Kayu gaharu. Waktu tu berapa titik tu mahal dah harga, ratus dah. Botol kecil tu ratus dah. Waktu hok ambil parti betul lah. Daripada ni dalam hutang-hutang. Dia baru gaharu. Dia ada gaharu ni, ada kawasan Asia Tenggara ni. Di Myanmar, Kemboja, Malaysia pun ada juga. Nampak tak? Air gaharu. Warna dia minyak hitam gitu. Jadi hak asli tu mahal. Jadi siapa saudagar-saudagar minyak wangi Arab tu mari ambil belah ni, dia proses kat negara dia. Negara dia tak kisah dia orang ni banyak duit. Ada orang telut banyak duit. Jadi gaharu tu sunat wangi. Nampak tak? Jadi cara banyaklah, sama ada dengan kita melomor jenis minyak, adung, ataupun dengan mengasap. Mengasap. Cuma belah kita ni tak banyak guna cara mengasap ni. Cara orang panggil mengasap tak? Mengasap. Mengasap. Macam bakar kemiang. Kemiang ni baru lain, ni gaharu ni baru wangi. Dia mengasap ni akan menyebabkan asap. Asap ni ada zat dia. Dia ada jirim, dia akan melekat pada pakaian. Dia tahan lama juga lah. Minyak pun satu. Minyak pun kalau jenis mahal tu, dia akan tahan. Betullah juga kalau jenis minyak-minyak hok mahal, minyak atau mahal-mahal. Cuma timbul isu lah, boleh tak kita nak guna alang-alang sebut bahasa minyak wangi ni, boleh ke tidak kita menggunakan minyak wangi yang ada alkohol? Jawapannya tak ada masalah. Kerana alkohol bukan najis. Yang najisnya ialah arak. Apa itu arak? Ialah cecair yang dihasilkan melalui proses penapaian yang menyebabkan mabuk bila diminum. Jadi cecair yang ditapai tujuan untuk minum dan memabukkan, itu dipanggil arak. Sama ada daripada jenis apa-apa tak kira lah. Sekarang ni alkohol yang ada tu banyak jenis. Hak jenis 000, etanol, benda lagi. Tak ada cikgu lain. Jenis 00 sini. Metanol lagi, etanol. Dia banyak 000 tu jenis-jenis dia alkohol tu. Jenis-jenis alkohol. Dan bukan semua tu boleh minum. Bukan semua tu boleh minum. Minum ada hak mati boleh. Otak dekat dakwah, peng semua tu ada. Tu letak jenis alkohol juga tu. Di minyak-minyak hak tu tak minum. Nampak tak? Hak tu tak najis ke? Tu tak najis. Najis kau tak boleh nak ngecak. Jadi hak najisnya ialah alkohol yang alkohol tu masalah bila kita samakan arak tu dengan alkohol tu. Nampak tak? Alkohol tu umum. Hak dah ulihnya arak tu. Hatta orang tak ada alkohol dalam tu. Nampak? Okey, jadi bila begitu maka yang diletak pada minyak wangi tu biasanya bukan jenis hak alkohol, hak minum arak tu bukan. Tu alkohol yang telah diekstrak daripada jenis-jenis hak orang biasa orang tak minum lah. Benda tu. Nampak? Jadi benda itu bila begitu hukumnya bukan arak dan bukan najis. Tak najis ya. Betul boleh pakai. Boleh pakai. Jadi hak mahal tu kadang dia letak sebagai pemangking. Dia punya nak memangkingkan bau tu supaya lekat. Dan dia letak benda-benda lain lagi dengan nanoteknologinya supaya bila esen wangian itu ada pada benda, lekat pada dia tahan lama. Kalau sekadar dia udara gitu dia habis cepat. Tapi bila dia lekat di benda tu lekat di baju atau pakaian atau tubuh kita, dia akan jadi tahan lama. Okey. Jadi banyaklah proses-proses berkaitan dengan minyak wangi ni banyak. Okey, yang paling afdal di sini kata al-miskun. Al-misk. Iaitu kasturi. Kasturi ni benda darah hik kijang. Darah hik kijang ni bulat gitu. Dia bulu dua. Kadang-kadang kena pasal minggu atau hari Jumaat di Usila ke mana ada lah. Tempat-tempat orang jual. Kadang dia katung tu dalam tu darah dia. Darah hik kijang. Dan bila dia jatuh, nampak tak? Dia benda tu lama dia akan jadi bau wangi.
Jadi hak ni kata antara benda yang Tuhan buat, kehebat Allah, kehebat Allah Ta'ala. Darah tu asal yang najis, asalnya dia tu najis. Bila berubah jadi bentuk lain, jadi benda, menjadi berharga pula. Menjadi berharga pula. Dan benda tu antara yang mahal lah. Tapi maknanya taklah mahal sekali, ada lagi yang mahal lagi. Jadi kadang mis ni bau dia kuat sikit lah. Jadi bau ni tahu orang juga ada. Kadang orang suka bau jenis gaharu, ada orang tak boleh bau. Ada orang tak boleh bau. Ada orang boleh bau gini, ada boleh bau gini. Tujuan apa? Tujuan supaya boleh ada banyak jenis. Tak laku sejenis je. Kalau orang suka sejenis aja, orang lain tak laku. Okey. Tapi antara hak tu nya, gaharu auk tu, tu antara bau yang itulah yang sedap. Okey. Wa tatayyub bil miski afdalu. Lebih afdal. Ros pun ada macam-macam ada ni ros. Ros pun mahal juga. Pati ros. Wala tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam inda syammihi, dan tidak disunatkan berselawat ke atas Nabi ketika bau dia. Ni dia nak menyebut satu isu lah masalah. Adakah sunat bila kita bau benda-benda wangi tu kita berselawat ke atas Nabi? Jawapannya kesunatan tu tak ada lah dari segi dikaitkan dengan bauan tu. Dari segi dikaitkan dengan bauan. Tapi di sini pengarang kata bal hasunal istighfaru indahu. Bahkan elok kalau diistighfar ketika bau tu. Masa bau tu istighfar molek. Kama qala syekhuna, sebagaimana kata guru kami Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, molek ni istighfar sebab bau wangi-wangi ni apa? Kita istighfar supaya apa? Supaya kita meminta Allah Ta'ala ampunkan daripada kelalaian kita. Kerana itu nikmat tu. Nikmat dapat bau wangi tu. Dapat bau wangi. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan seumpamanya lah. Tapi kalau lihat pun sebahagian daripada perbuatan, sebab apa dia kata ini? Sebab mungkin berlaku lah dalam masyarakat dan sekarang pun memang ada lah. Bila bau wangi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bau di apa nama ni, ada perayaan ataupun ada satu event lah kalau tempat penggerak tu, Syamul Ar-Rayahin. Hari makna nak pada musim bunga tu orang pergi keluar bau, nak bau apa ni, bunga-bunga yang ada tumbuh-tumbuh di kebun-kebun, tumbuh-tumbuh di taman-taman. Dan orang akan selawat pada Rasulullah. Sebab apa? Sebab mengingatkan kewangian itu, supaya kita berselawat Nabi nak mengingatkan kepada keindahan dan jamal, kecantikan Rasulullah SAW, kewangian Nabi SAW. Sebagaimana Rasulullah itu, siapa yang menyentuh tangan dia dan siapa yang badannya disentuh oleh tangan Rasulullah pada zaman Rasulullah itu, orang tu akan jadi bau wangi. Sehingga ibu-ibu boleh kenal anak dia ni, kalau anak dia balik bau wangi, tahu dah ni muju ke Rasulullah ni. Makna Rasulullah SAW orang yang wangi bau ni. Siapa bau dia itu boleh orang tahu dengan Rasulullah menyentuh seseorang itu. Dia tahu, tengok anak dia balik wangi jumpa Rasulullah. Ya sungguh. Nampak. Jadi menyebut dan selawat pada Nabi itu dari segi sunat selawat secara umum tu kekal lah. Cuma di sini dari segi berkaitnya dengan membau bau wangi tu, kata pengarang bal hasunal istighfaru indahu kama qala syekhuna. Jadi ini tak ada hadis, semua ijtihad dan juga pandangan lah. Katanya kemudian wa nudiba tazayyunun bi izalati zufrin min yadayhi wa rijlayhi la ihdahuma fayukrahu wa sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi li ghairi muridi tadhiyati fi 'ashri dhil hijjah wa dhalika lil ittiba' wa biqabdi syaribihi hatta tabduwa humratu syafah
wa izalati rihin karihin wa wasakhin. Kata dia disunatkan berhias dengan menghilangkan kuku dari dua tangan dan dua kakinya, tidak satu daripada keduanya. Jadi potong tu potong dua-dua, jangan potong se je. Bukan makna se tu makna tangan dua tu, potong kuku daripada dua belah, jangan tinggal se ataupun tinggal sebahagian kuku. Maka dimakruhkan kalau buat gitu, makruh. Dan bulu umpama ketiak dan ari-arinya bagi selain orang yang hendak melakukan korban pada 10 Zulhijjah. Demikian itu kerana itibar, kerana perbuatan mengikut Rasulullah, dan dengan menggunting misainya sehingga nyata merah bibir dan menghilangkan bau busuk dan cemur-cemur. Okay. Lagi apa lagi? Khasrul fitrah, khisalul fitrah ni. Benda-benda perbuatan-perbuatan yang fitrah, yang mana benda ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kejadian manusia. Apa dia? Dia kata wa nudiba tazayyunun, dan disunatkan tazayyunun, berhias-hias. Macam mana? Berhias ni benda sunat. Jadi wangian tadi maklum dah, orang lelaki sunat berwangian pada setiap masa. Setiap masa wangi, kecuali dalam benda ketika waktu yang tak boleh lah. Makna orang lelaki ni sunat kerana mengikut perbuatan Nabi, dan juga kelebihan berwangi-wangian ni maklum. Nampak tak? Dia akan dapat menajamkan akal, mencerdaskan pemikiran kita. Jadi hak tu sepatutnya. Tapi terbalik kita, hak wangi apa? Hak puang. Orang puang hak wangi lebih. Oh, minyak atar ni mahal dah kita. Mahal dah kita. Patutnya minyak atar orang lelaki lagi mahal. Betul. Dan tidak salah kalau sewaktu berbelanja untuk tujuan minyak atar ni, tak salah. Okay. Lagi dia kata wanudiba tazayyunun, disunatkan berhias bi izalati zufrin, dengan menghilangkan kuku, min yadaihi, daripada dua tangannya, warijlaihi, dan dua kaki. Potong kuku bagi. Potong kuku. La ihdahuma, ada list belah. Maknanya kita potong sebelah kanan je, lepas tu biar tak boh minggu depan pula lagi. Dia potong dua-dua. Dan ada kau jenis orang yang potong yang tinggal ni, clicking. Orang ambil kau hidung. Kau ambil. Ada orang main gitar tinggal. Dia pakai tu dah. Dia pakai nama benda kau, saya pun tak tahu. Tapi ada jenis kau ni, ada jenis gini. Tinggal, dia tinggal. Kadang-kadang gini, kadang jenis hak beramal ni, berangai mulut utuh ada kau. Dia tinggal apa nama ni, jari clicking dia. Ada. Tak patutlah buat gitu, utamanya tulabul ilmi. Pelajar-pelajar menuntut ilmu tak patut tiru buat gitu. Kalau Indonesia banyak itu. Dia tak potong habis. Okay. Jadi jangan tinggal. Fayukrahu, makruh hukumnya. Makruh juga hatta jari-jari tidak potong. Tak potong jari kuku jari tu tak potong. Kalau nak maknanya nak tangan aja, tak kaki tak boleh, tak ada masalah dah tu. Cuma maknanya kalau tangan, dua-dua tangan, kaki kedua-dua kaki. Lagi menghilangkan wasya'rin, ai wa izalati sya'ri nahwi ibtihi, menghilangkan bulu seumpama bulu ketiak. Bulu-bulu badan ni sunat. Kalau jenis orang jenis bulu lagilah. Jenis ada keturunan mamak-mamak sikit, keturunan seh-seh sikit, banyak, jadi cepat tumbuh bulu tu. Apa dia? Sunat menghilangkan umpama bulu ketiak. Jadi bulu ketiak ni sunat kita buang. Okey. Jadi cara nak buang tu, kalau hak paling molek kata cabut. Tapi sakit. Sakit tu. Sakit. Jadi kalau paling molek cabut. Bulu ketiak. Kalau tak boleh, maknanya cukup lah. Apa-apa cara untuk membuang bulu ketiak. Wa'anatihi, dan bulu ari-ari, bulu kemaluan ni. Sunat juga.
Buang. Nampak Islam ajar supaya bersih ni, supaya bersih. Tempat tu, tempat-tempat yang selindung. Tempat selindung belaka ni. Tempat yang tidak terdedah pada udara selindung ni. Tu menyebabkan banyaknya tu mari bakteria, mari benda tu jadi gatal lah, jadi benda ni, jari kurat, skabis semua. Jadi sebab apa? Sebab tidak jaga kebersihan. Jadi buang bulu hari-hari. Samalah laki perempuan pun sama. Li ghairi muridit tadhiyati, bagi selain daripada orang yang nak korban fi ashri Dzulhijjah, pada 10 Zulhijjah. Sunat tu apa? Sunat bagi orang lain selain daripada orang nak rebang. Ada pun orang nak melakukan korban, orang nak sembelih binatang korban. Orang ini bila masuk je 1 Zulhijjah, dia dak sunat dah. Kuku, rambut, bulu-bulu badan ni jangan dipotong lagi, sehingga bila selesai sembelih baru dipotong sekali. Nampak tak? Tapi bukan potong kat tempat melih. Dah balik rumah lah. Balik rumah. Hari makna potong tu, melih hari tu kita bersihkan badan. Sebagai nak mengambil supaya fasal li rabbika wanhar, lepas sembahyang kita berkorban. Dan sebagaimana orang haji pun, dia pun bertahalul, kita pun disunatkan bersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan ni. Potong kuku, potong rambut lepas daripada sembelih. Itu selain. Jadi pada selain orang tu, maka berkaitan dengan nak potong bulu ni, ulama kata, ada kata jangan sampai 40 hari. Tapi pandangan yang makna lebih sesuainya melihat kepada apa? Kepada panjang ataupun keperluan. Kalau panjang sangat perlu, potonglah. Nampak tak? Mungkin orang tu cepat dia tumbuh, panjang derah, maka potong segera. Nampak tak? Jadi berkaitan dengan bulu badan ni, melihat kepada keperluan. Wa dzalika lilittiba', dan demikian itu kerana ittiba', mengikut pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak nak buang bulu lain dari badan? Ala-ala kita sebut lah. Contoh bulu dada ke, bulu belakang ke, bulu betis. Pada hukum asalnya boleh, tak ada masalah. Pada hukum asalnya boleh. Dan pernah katanya Ibnu Umar, dia lomor badan dia dengan kapur. Sebab dia panas kan. Lomor badan dia, kena buang bulu badan. Buang bulu badan. Ni kalau orang jenis kita ni, kalau ni jenis badan banyak bulu ni, dia darah-darah seh. Nampak tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Wa biqabdi, kemudian katanya wa biqassi qabdi pula. Wa biqassi syaribihi. Wa biqassi syaribihi bi izalati, kan? Tak. Wa nudiba tazayyunun biqassi syaribihi, dan disunatkan tazayyun, berhias dengan qassi syaribihi, menggunting, potong, gunting syarib. Syarib ni misai. Jadi misai ni sunat kita gunting. Hatta tabdua humratus syafati, sehingga nampak merah bibir. Mana jangan biar misai tu apa tutup ke bibir lah. Tak? Tutup apa bibir lah. Senimang tak? Dia ahli seni sangat lah. Nampak? Apa tutup bibir lah nak makan. Kena selok nak makan. Tadi biarlah kita ni nampak merah bibir. Panjang apa? Kalau ni sibal ni, sibal buat jenis ni, hero Hindustan panggil benda tali misal ni. Tali misal ni kan, ada orang jenis misal panjang, dia getel tapi ni dia buat gitu kan. Hak tu tak apa. Hak caranya jangan tutup gini. Nak buat sibal tu boleh tak? Boleh, ada masalah. Katanya Sayyidina Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ada. Biasa ni orang Hindustan orang takut gitu. Orang takut bisa begitu. Cuma jangan tebal sehingga nampak merah bibir.
Nampak merah bibir. Supaya apa? Supayalah memanglah kalau nak makan dengan keadaan serabut itu akan menyebabkan kotoran lekat. Dak molek lah awak tengok. Cukur boleh tak? Cukur tak ada. Boleh lah. Ada sebagian ulama kata boleh cukur juga, tak ada masalah. Kalau tak cukur pun mendapat sunnah itu dengan kita potong misai sekira-kira tidak tutup bibir. Lagi wa izalati rihin karihin, menghilangkan bau yang cemar, bau yang busuk, hilang bau busuk. Menghilangkan bau busuk. Sunat juga tu. Wa wasfin, dan juga kotor-kotoran. Badan ada kotoran-kotoran sunat. Kat tempat kita ni, ialah kita ni tempat kita mandi tiap-tiap hari tak. Setengah negeri tu dia mandi seminggu sekali ataupun bukan tiap-tiap hari. Baik tu disunatkan sebagaimana kita masuk, janganlah 7 hari tu sampai tak mandi langsung. Dan setengah tempat tu mereka buat sauna, tempat mandi air panas. Tu memang kalau masuk tu memang hilang habis daki-daki. Daki-daki hot tu akan hilang. Dengan air panas hanya dengan ninya tu dia akan hilang. Itu sunat seorang itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan. Okay, habis. Wal mu'tamadu fi kaifiyati taqlimil yadaini an yabtadi'a bi musabbihati yaminihi ila khinsirihi thumma ibhamiha ila khinsiriha thumma ibhamiha thumma khinsiri yasariha ila ibhamiha ala tawali warrijlaini an yabtadi'a bi khinsiril yumna ila khinsiril yusra ala tawali wa yanbaghi al badaru bi ghasli mahallil qalmi wa yusannu fi'lu dhalika yawm al khamis aw bukratal jum'ati. Yang muktamad pada cara mengerak kuku dua tangan, bahawa dia memulai dengan telunjuk kanan hingga ke kelingking, kemudian ibu jarinya, kemudian kelingking kiri hingga ke ibu jarinya dengan berturut-turut, dan dua kaki, bahawa dia memulai dengan kelingking kanan hingga kepada kelingking kiri dengan berturut-turut. Sayugia bersegera dengan membasuh tempat keratan kuku. Disunatkan membuat demikian itu pada hari Khamis atau pagi-pagi Jumaat. Okey, tengok. Jadi di sini dia kata cara dia akan ajar cara bagaimana nak potong kuku. Wal mu'tamad, pandangan yang muktamad. Ada beberapa cara potong kuku lah. Sebahagian daripada kitab-kitab lain dia akan sebut berapa cara. Selang-selang ada. Hak ni hak paling muktamad. Berdasarkan kepada ruh at-tayammum, ataupun kita kata maqasid kehendak syarak pada mengkanankan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ni pun ambil pada pandangan Imam Nawawi lah, pengarang kita ambil, menyatakan bahawa cara yang terbaik, yang muktamad, yang dipilihnya fi kaifiyati taqlimil yadain, pada cara memotong dua tangan, ai taqlimi zufril yadain. Ada mahzuf lah tu, pada memotong kuku pada dua tangan, bukan potong tangan. Potong kuku pada dua tangan. Apa dia? Iaitu ayabtadi'a bi musabbihati yaminihi, mula dengan jari telunjuk kanan. Jari telunjuk. Kenapa mula sini? Kerana ini jari yang paling mulia. Kerana jari inilah akad masa tasyahud. Jari inilah orang buat untuk tunjuk orang. Dan musabbihah. Ada tasbih pun gini. As-sababah. Ni jari ni. Hak isyarat pun dengan jari ni. Jadi jari mula dengan jari telunjuk kanan ila khinsirihi, sehingga clicking mula sini. Jadi mula gini dia akan jadi menganang ke kanan sampai ke clicking. Thumma ibhamiha, kemudian baru jari ibu. Perhabiskan hak belah kanan dulu. Habis jari ibu. Kemudian
thumma khinsiriha thumma khinsiri yasariha, kemudian mula dengan khinsir, kelingking jari tangan kiri. Khinsiri yasariha, kelingking tangan kiri, jari kelingking kiri. Ila ibhamiha ala tawali, sehingga ke ibu jari tangan kanan secara berturut-turut. Ini buat menganang kan? Kira menganang. Mengkanan. Kita pergi belah kanan. Saya pusing gini tu lah. Kalau gini nampak balik kan gini. Menganang. Kita ke arah kanan kan. Jadi daripada asas itulah mengatakan ini paling muktamad. Start ni ke kanan, habis ni, lepas tu ke kanan. Mudah. Wal rijlaini. Ada secari lagi, dia selang-selang, dia ambil tu banyak sikit. Wal rijlaini, kaki pula. Ayyabtadi bil khinsiril yumna, mula dengan kelingking jari kaki kanan. Ni mudah, kaki mudah je. Kaki tak ada jari tunjuk kaki je dah tunjuk. Kaki ni sama je. Jadi cara mula ni mula kanan kali. Kanan ke kiri. Dah berapa kiri pula? Dah apa? Sebab mula belah kanan dulu. Kira mengkanan dah tu. Sebab kita mula belah kanan. Kalau start belah ni jadi mengkiri kan, kita mengkiri kan. Tapi bila start belah kanan, betul lah kita start belah kanan. Pergi ke kiri. Okey. Ayat bertadi abil khinsiri, mana tadi? Ayat bertadi abil khinsiri yumna, mula dengan kelingking ar-rijli khinsiri rijlil yumna, kelingking kaki kanan ila khinsiri rijlil yusra, sehingga kelingking kaki kiri ala tawali, secara berturut-turut. Habis. Okey, lepas pada itu pula wayam baghil badaru bi ghasli mahallil qalmi, dan sayugia bersegera dengan basuh tempat potong tadi, tempat potong kuku. Lepas potong, ada sunat lain pula. Basuh tempat potong kuku tu. Bukan tempat kita duduk tu. Tu jari tu lah. Basuh jari tu. Jari waktu potong kuku tu. Basuh. Kalau dengan sabun lagi molek. Kalau tak ada dengan air biasa, basuh. Supaya apa? Memanglah benda ni kita potong ni. Tak? Ada kan ada kotor. Kalau jenis ada kotoran celah-celah kuku, dia akan hilang lah. Sebab bekas potong ni dia tajam. Potong ni kadang lekat kotoran-kotoran. Jadi bersegera membasuh bekas potong kuku tadi. Itu juga hukumnya sunnah. Lagi dia kata wa yusannu fi'lu dhalika yaumal khamis. Bila masa sunat potong kuku? Sunat melakukan demikian itu, potong kuku itu yaumal khamis, pada hari Khamis. Au bukratal Jumaah, ataupun pagi hari Jumaat. Ni masa paling elok. Khamis dan juga pagi hari Jumaat. Pagi hari Jumaat. Hari-hari lain, kalau kita lihat, kalau setengah dalam internet tu disembolkan hari yang tidak, yang kalau potong kuku hari ni akan mendapat penyakit, potong kuku hari ni akan dapat tu. Sebenarnya tak sabit, hadis tu tidak sabit. Cuma benda itu benda yang ulama tulis berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang mereka dengar. Secara tu lah. Tapi maknanya seeloknya kita janganlah potong kecuali pada hari yang disunatkan kita potong. Kecuali benda terdesak sangat, tu lain cerita lah. Kalau tidak, kita potong pada hari-hari yang ditentukan tu. Sebab apa? Sebab adalah mungkin fadilat dan kelebihan potong pada hari tersebut. Okey. Sebab tu nak potong tu pilih hari juga. Pilih hari. Kalau maknanya tidak hari yang tak apa disunatkan, benda itu mungkin wallahu a'lam lah. Dari segi hadis memang tidak ada. Cumanya itu pengalaman dan benda yang ditulis oleh para ulama berdasarkan mereka ambil daripada orang-orang yang terdahulu. Kemudian dia kata wa kuriha wa karaha al-muhibbu at-tabari
natfa sya'ril anfi. Qala bal yakussuhu li hadithin fihi. Qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man nazzafa thawbahu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Muhibbut Tabari ni ulama antara ulama Syafi'iyah ni memakruhkan mencabut bulu hidung. Katanya bahkan dia mengguntingnya. Patut cabut tu makruh. Kalau nak pun gunting. Kerana satu hadis padanya. Kerana satu hadis padanya. Yang mengatakan, sebab dia kata makruh tu lah. Jadi bulu hidung cabut tu dia kata makruh. Kerana ada hadis. Cuma satu hadis itulah dia tidak apa nama ni, bukan boleh buat hujah lah. Bahkan dia kata kalau nak pun potong gunting. Kata Syafi'i, siapa yang bersih pakaiannya sedikit dukanya, dan siapa yang baik baunya bertambah akalnya. Ni kala Imam Syafi'i. Wa karihal muhibbut Tabari natfa sya'ril anfi. Memakruhkan oleh Muhibbut Tabari mencabut bulu hidung. Qala bal yakussuhu, bahkan dia hendaklah memotongnya, potong. Kerana ada hadis berkaitan dengannya. Kata qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man nazzafa thawbahu, siapa yang membersihkan pakaian ni, dia pakai pakaian bersih. Kan suara jeans sebulan tak basuh. Rasa orang muda itu lah. Bulan tak basuh. Qalla hammuhu, akan sedikitlah kegelisahannya. Sedikit gelisahan. Terurus orang ni, terurus. Wa man taba rihuhu, dan orang yang wangi, baik baunya, elok baunya, zada aqluhu, akan bertambah akalnya, bertambah kecerdikannya, kecerdasannya. Dan kalau bau busuk macam mana nak cegah otak takkan jadi tu. Bau ni sabit juga dengan otak ni. Apa tak? Sabit juga dengan otak ni. Sebab itu bau-bau wangi ni dia merangsang kepada otak. Okey. Wa sunnah irsatun wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada nak tanya? Apa tu? Kaki clicking. Ni katakanlah clicking kat mana? Gini, kaki kanan ke kiri. Start kaki kanan tu clicking ujung belah kanan sampai ke kiri. Terus je, terus. Kaki kanan tu clicking hok ujung sekali tu belah kanan. Kanan. Bukan balik tu. Salah cikgu duduk luar mana? Balik alif belah ni belah kanan. Gitu. Gitu. Bukan ni. Kanan tu. Start belah kanan. Gitu. Start belah kanan ke kiri. Lagi? Ya. Ikan geli beri makan benda najis. Contohnya pakai babi dan seumpamanya. Dipanggil dalam istilah fiqh dipanggil jallalah. Haiwan al-jallalah. Haiwan yang diberi makan najis, dia makan, dah kira lah najis mughalazah tak mughalazah, hukumnya boleh kita makan. Tapi afdal sunatnya kita asingkan, kuarantin 3 hari. Dia kena kuarantin. Dia kena kuarantin istilah. Asingkan tu beri makan hak molek 3 hari. Lepas tu baru boleh makan. Hak tu bagus sekali lah. Tapi nak makan tu pun ada masalah, sebab kita bukan dia bila masuk pada haiwan ni atau pada benda lain ni dah hilang dah sifat asal tu, kenajisan tu. Macam pokok lah. Pokok orang siram tahi dengan buah molek ada. Tak? Buah molek ada, baja semua tu. Sebab apa? Kuasa Allah Ta'ala ni bila dia masuk dalam tanah,
masuk melalui haiwan makanan ni diproses belakang tapis belakang. Tubik hot comel je. Boleh kita makan buah nangka ni waktu ni. Boleh macam-macam. Ikan binatang boleh tu tak? Binatang. Boleh, tapi yang moleknya binatang tersebut hendaklah di kuarantinkan dulu. Kalau ayam pun sama lah. Ayam makan ni makan tahi ke benda lah. Nak melih tu tahan dulu 3 hari, makan makanan yang molek aja. Lepas tu baru sembelih. Boleh? Beza ke mana? Oh tak, sama je. Sama. Kalau beza jadi ingat ke tak ingat tu tak tahu lah kena. Kalau makan hak gini jadi degah lupa contohnya. Degah lupa. Tu pun nak kajian khusus. Beruang tak boleh makan. Jadi empedunya pun tak boleh makan. Pedunya tak boleh makan. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh makan. Sebab binatang ni pun masa susu rimah. Tapi rimah nangis boleh makan. Harimau nangis boleh makan. Susu rimah tak boleh makan. Sebab binatang tu kita tak boleh makan. Maka segala juzuk biar badan dia kita tak boleh makan. Kecuali telur je. Kalau jadi telur dan tak beracun, tu tak apa. Penyu itu tak boleh makan. Telur penyu boleh makan. Telur tak apa. Kecuali hak beracun tak boleh. Okey. Jadi pedu beruang tak boleh lah. Kecuali berubat yang tak ada obat lain. Waktu lain waktu sebab darurah. Tapi dari segi makan tak boleh. Lagi? Tak ada Tak ada, sekadar tu saja untuk minggu ni. Kalau tak ada apa-apa lagi, maknanya kebenaran Maidah masih ada. InsyaAllah bertemu minggu depan lah. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.